Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bertemu lagi kita dalam program kami namakan program ini sebagai My Celebrity Show, yang mana ini adalah episod yang kedua. Sebelum ni kami ada bersiaran pada beberapa hari yang lepas. Tapi hari ini juga kita buat lagi siaran langsung ini. Antara lain siaran ini lebih kepada nak memberi maklumat dan juga memberi perkongsian tentang isu-isu semasa. Baik, hari ini dalam platform dan juga dalam ruang My Celebrity Show, kita ada membawa seorang panel daripada dunia pendidikan juga, dan juga mempunyai pengalaman dalam menguruskan sebuah autism center. Jadi ada sikit sikit saya tutup orang. Okey, ada gangguan sedikit dari kita juga. Alright. Kita ada panel, nama dia Teacher Umairah. Teacher Umairah, apa khabar? Alhamdulillah, sihat sekali. Sihat ni macam mana boleh keluar ni? Berdebar juga pun kita tadi sekali. Tiba-tiba dipanggil ke studio saya ni. Ada tempur roadblock ke apa tadi? Tak ada. Alhamdulillah tak ada. Memang ada surat kan? Ya, ada surat dan ada strategi. Nak datang sini kena strategi sekali. Tapi Alhamdulillah sebab rumah tak jauh. Ya, Kalau rumah jauh tu memang tidak dibenarkan. Saya. Satu lagi kita duduk jauh kan? 1 meter, 2 meter betul. punya ni distance ni okey lah. Baik, kita nak berkongsi tentang pengalaman Teacher Umairah sendiri yang mana dia mempunyai beberapa pengalaman dan juga pendapat dalam dunia pendidikan itu sendiri. Untuk platform My Celebrity Show, insya-Allah kita bawakan dalam 2-3 episod ni adalah orang-orang yang terbabit dalam dunia pendidikan. Teacher Umairah, saya rasa sebelum saya pergi kepada introduction, siapa Teacher Umairah sebenarnya, nak minta kepada semua yang mengikuti live kita yang dah ada 10 orang buat masa ni, tolong share banyak-banyak supaya maklumat dan juga perkongsian kita pada petang ini dapat ditengok oleh ramai orang, dikongsi, dan juga kalau ada soalan apa-apa tolong ajukan kepada kita, insya-Allah kita akan baca. Terima kasih Nur Iman, terima kasih Saudari Mida Jali, terima kasih Roshifa, terima kasih Shadi. Baik, saudara yang live ni tolong share saja untuk kita punya post live hari ni supaya lebih ramai menonton, dan jangan lupa klik like dan juga komen sikit lah soalan apa-apa saja tentang dunia pendidikan. InsyaAllah kita akan berkongsi. Baik, soalan yang pertama kepada Teacher Umairah pada hari ini. Setelah kita tanya khabar dia, kejap lagi sebelum saya tanya satu lagi. Ya, saya. Sebelum untuk pengetahuan semua, selepas ni kita ada slot sebenarnya, slot istimewa dengan Teacher Umairah ataupun namanya Mrs. B. Ya, Mrs. B. Okey. So ada segmen Mrs. B, dia seorang-seorang pula lepas ni. Ini kita bertanya santai, sembang santai dulu. Baik, siapa sebenarnya Teacher Umairah? Boleh ceritakan sedikit kepada penonton yang baru? Silakan Teacher Umairah. Okey, Assalamualaikum semua. Saya Teacher Umairah. Most of the kids panggil saya Mrs. B. Mrs. B, nanti saya cerita kenapa ya. Baik, nak kata I'm like macam super senior dekat RIS ni. Super senior means like dekat 3 tahun cerita dia, 3 tahun ke 4 tahun lah. Jadi Teacher Umairah mengajar di sekolah RIS? Ya, saya. RIS Islamic School, okey. Dekat 3 tahun, 4 tahun dah lah saya mengajar, and then Alhamdulillah recently lah, baru 2-3 bulan yang lepas sebelum PKP, saya telah diamanahkan satu amanah baru, iaitu menguruskan RIS Autism Center. RIS Autism Center di mana tu? Dekat Cyberjaya sekali. Oh, jadi maksudnya dulu sekarang dah jadi pengurus. Ada tak involve lagi dengan pendidikan yang sekolah biasa ni? Sikit-sikit tu ada jugalah, because kita kena sama-sama bantu, kita satu keluarga kan. So ada kawan-kawan yang nak tanya soalan tentang macam mana nak uruskan seesaw ke, ataupun how to make assignment untuk pelajar-pelajar. So tak ada masalah untuk saya berkongsi. Dan sebenarnya RIS Autism Center tu sebenarnya like a school juga sekali. Dia macam sekolah preschool. So elemen-elemen preschool tu memang saya banyak bertanya pada kawan saya, Teacher Ifa, saya banyak tanya dia lah macam mana nak menguruskan kanak-kanak, everything. So lebih kurang macam tu lah. Lokasinya di mana RIS Autism Center? Cyberjaya. Cyberjaya tu besar tu. Cristobal tu Cristobal tu dekat mana? Dia dekat
Ada landmark yang senang saya tahu. Shell. Oh, Shell. Yes. Shell ada satu jadi saja. Ya, Eh? betul. Maksudnya sebelah Shell tu ada. Sebelah Shell. Oh, ada rumah kedai Dia macam rumah tu. kedai and then above risk clinic sekali. Oh, ada risk clinic dan atas tu ada risk autism center. Yes, Oh, Okey, so Cik Umai memang berpengalaman mengurus risk autism center. Tapi sebelum tu memang pernah mengajar. Subjek apa yang mengajar dulu? English. English sahaja. English sahaja. Selama 2-3 tahun tu memang pakar English lah ni kan. So I can speak London cakap dia, tak ada masalah cakap London. Maksudnya seawal umur berapa murid-murid yang dia ajar tu? Di RIS lah. Okay, kalau di RIS memang saya starting off from P1, maksudnya darjah 1 dan Darjah juga 1. darjah 6 lah masa awal-awal penglibatan saya sekolah RIS ni. And then seterusnya saya mengajar upper primary. Most of the time memang upper primary fokus pada UPSR tu sendiri. Okay, English Alright, kita dah tahu siapa DJ Umai. Macam saya cakap tadi, jangan lupa share. Sekarang dah ada 1,200 orang yang menonton. Alhamdulillah pada petang-petang ni. Pada petang-petang ni jangan lupa untuk share, berkongsi lagi dengan kawan-kawan. Hari ni kita bercakap, ada beberapa isu semasa yang kita ingin kongsikan dengan DJ Umai lah hari ni. Terima kasih sekali lagi kerana datang. Baik, kerajaan umumkan PKP ya. Pada kalau saya tak salah lah, dalam 17-18 Mac macam tu kan. Semasa setelah pengumuman dibuat, kerajaan ada bagi 2-3 hari untuk preparation ni. So apa perasaan sebagai seorang tenaga pengajar bagi ketika itu ataupun pengurus di autism center tu? So sebab rasa dia tu berlainan, tapi ada yang sama untuk seluruh rakyat Malaysia. Tetapi dia melibatkan, maksudnya kerjaya itu sendiri, melibatkan keluarga itu sendiri, macam mana nak susunnya. So awak punya first punya reaksi ataupun pemikiran, apa rasa begitu tu bila kerajaan ini? Okay, mula I was like, okay, boleh rest kononnya kan. But as a teacher rasa macam Allah, siannya anak murid. Alah, tak boleh jumpa dah ada orang nak menyakan, nak bergelak tawa, nak see dan smile, everything lah. Kejap. Saya minat yang maksudnya Apa rasa mula-mula tu boleh rest. Ya, betul. Maksudnya ramai orang macam tu sebab Ya, tu yang betul. ramai yang balik kampung tu. Semua ya. terfikir tu, maknanya inilah masa untuk aku rehat rest apa semua. lah. Tapi itu memang yang pertama sekali Ya, fikir ya. betul. Betul. Kemudian And then okay, kita fikir dari segi saya sebagai guru rindukan anak murid kan. Walaupun saya dah transfer pada RIC, saya still macam rasa nak berdatang ke sekolah. kejap rindu ni baru tahu tu rindu ke atau dah lama dulu? Dah lama. Dah lama lah rindu lah. Okey. Lain. Dari Okay. segi keluarga juga Dari macam segi mana? keluarga memang dari segi nak menguruskan anak-anak, dari segi dia orang nak pembelajaran dia orang, aktiviti, everything kan. Takkan nak bagi dia laptop, iBook saja kan kata kan. So memang kena atur betul-betul lah sebenarnya Cik Khalil. Walaupun ada ceritanya, nanti saya cerita ya. So kena bagi teaser dulu mana boleh cerita semua. Saya rasa benda ni dialami oleh semua ibu-ibu ataupun penjaga yang mempunyai anak-anak yang belum besar lagi, masuk belum universiti atau semua lagi kan. Sebab sebelum tu anak-anak mesti hantar dekat penjaga, masuk sekolah apa semua kan. Tiba-tiba semua berlompok kat rumah. Betul sangat-sangat betul. Adakah itu juga memberi salah satu apa ni, merunsingkan pemikiran pada ketika mula-mula? So itu merunsingkan dari segi work from home saya pula Cik Khalil. So bila work from home is like from 8 to 5 tu memang sebolehnya tak mau diganggu sangat lah, because ada banyak amanah yang perlu lansaikan. But at the same time ada juga tanggungjawab saya sebagai seorang ibu, nak kena saya lansaikan juga, masak, prepare breakfast. So memang kena bangun awal pagi lah. Pagi siapkan breakfast, teruskan dengan kerja apa semua, tengah hari stop, masak pula. Dan macam itulah prosesnya. Tapi awal-awal tu memang tak ada perancangan kan? Maksudnya Ya tak kamera ada, dulu lah. memang jalan dululah. Macam mana kan tiba-tiba pop kan, so jalan je dulu. Okey, untuk pengetahuan sebenarnya benda ni semua orang first time Ya, betul. yang merasai benda ni. Jadi semuanya setelah gabut, semuanya barulah nak cipta formula, jadual lah, apa benda ni, apa aku nak buat lah. Sebab tu saya dengar kawan saya cerita, waktu itu jugalah dia orang mula nak bercucuk tanam lah, tiba-tiba aktiviti hobi betul. baru timbul. Itu semuanya unplanned punya benda lah. Baik, aktiviti yang diteruskan ataupun selalu dibuat selepas tahu tentang PKP ni. So apa aktiviti yang rutin yang selalu dibuat di samping kerja dan juga kerjaya? Di samping kerja dan juga ni lah amanah yang diberikan. Kalau saya is more pada macam create satu habit untuk anak-anak bangun pagi. Bangun pagi untuk solat lah.
Terutama isi kakak tu. So dia akan bangun solat sama dan hopefully habit tu dapat dibina sampai habis PKP jugalah. So lagi-lagi nak Ramadan ni kan Cik Khalil. So kita nak train dia orang bangun awal ke, nak train dia orang take care of their household chores dalam bilik ke semua. Itu kami cuba terapkan sepanjang-panjang PKP inilah. Walaupun agak ada kadang-kadang budak-budak kan malas lah apa, but at least kita cuba juga kan terapkan kat dalam anak-anak lah. Okey, itu dari segi keluarga, dari segi kerjaya pula. Macam mana Teacher Umay menguruskan? Teacher Umay pengurus autism pula kan? Dan macam mana perancangan awal yang dibuat dan juga aktiviti hari-hari yang dijalankan? Okay, untuk work from home saya usually memang pagi is fokus pada RAC. So ada iklan yang saya RAC tu orang tak tahu sangat. Oh sorry, Risk Autism Center. So Risk Autism Center memang I'm still kena uruskan apa semua. So when it comes to RAC ataupun Risk Autism Center, I more tu macam bagi tips pada parent ataupun siapa-siapa saja yang buka page kami. So akan bagi tahu tips how to handle autism ataupun sekarang ni autism awareness campaign. So saya run campaign something like that lah, supaya orang luar tahu apa itu autism dan boleh support jugalah autism sendiri. Ada involve sekolah punya aktiviti ke? Okay, dari segi sekolah pula saya mau pada penglibatan pengajaran untuk darjah 1 BM. Secara online? Secara online. Risk Virtual School. So saya mau pada penglibatan dari segi situlah, mengajar subjek bahasa Melayu darjah 1. Maksudnya aktiviti itu memang penuh selama waktu bekerja seharian itu? Ya, saya. So memang kan jadual pagi tu untuk fokus pada siswa, dan sebelah petang kami akan fokus pada pembuatan iBook pula Cik Khalil. iBook. Oh, ada buat iBook? Ya, saya. Saya dengar Riz dah memang ada sistem sendiri, dah ada konten sendiri apa semua. Maksudnya ini lebih kepada pertambahan konten? Yes, betul. Okey. Pelajar memang sentiasa online ke ataupun apa hari-hari tu? Ada offline ke atau macam ni? Kami akan mau pada online. Offline tu agak suka sikit lah Cik Khalil. Sebabnya dah jaraknya jauh, so memang pakai online je lah. Online, so dari segi siswa ni kami just created Google Classroom. So kita boleh hang out dengan anak-anak murid, boleh tengok muka dia orang kan, lain reaksi dia bila kita mengajar siswa tu saja kan. So bila kita ada Google Hangout, at least kita nampak reaction dia. So rindu terubat jugalah Cik Khalil kata. Baik, kepada yang menonton jangan lupa sekali lagi saya mengingatkan dan juga mohon support semua. Siapa yang menonton hari ini, saya bersama dengan Teacher Umairah, seorang pengurus Risk Autism Center dan juga seorang guru. Tolong share, tolong komen. Ada 1,200 orang. Terima kasih Latifah Mazia. Apa khabar Puan Ara Ayu, Diana Ahmad. Terima kasih menonton siaran live kita pada hari ini. Jangan lupa untuk bertanya. Ada soalan ke? Siapa-siapa nak tanya? Hi Mrs. B, love you. Siapa tu? Nida This is Suami School Mashifa. Ada soalan juga Ministry tu apa tu? Oh, tak ada soalan lagi? Ada benda macam ni selalu sekolah Hafiz untuk segala kita mahu. Untunglah sekolah Hafiz ada benda macam ni. Sekolah Hafiz lain duduk segan lagi tak mahu. Ada nak komen ke? Tu? Rezeki lah kata. Alright, daripada sistem yang berjalan ataupun aktiviti yang seharian berjalan tentang kerja, apakah cabaran Teacher Umairah sendiri? Sudah tentu ada kan? Sudah mesti. Boleh share dengan kami ke? Cabaran paling besar lah. Kita dah ada anak kecil kan, so dia nak datang kat kita. Tapi bila kita kat dapur tak nak pula dia kacau. Itu yang peliknya tu. Bila kita mengadap laptop kerja, datang dia terkedek-kedek, nak mengacau ini, nak itu ini, gitulah. Itulah cabaran dia. Yang lain tak ada masalah. Itu cabaran waktu kita nak mengajar. Cabaran orang yang menerima pula, student dan juga parent yang menerima. Apa cabaran? Cabaran I think internet connection kita kena upgrade lah Cik Khalil kan. Ya Allah, susahnya nak buat kerja kat rumah. So anak murid pun nak upload everything ke, nak tengok siswa tu sendiri. So we bit lagging kat situ. So itulah mungkin antara cabaran dari segi parents lah. Ini masalah global ni sebenarnya. Ya, masalah global. Satu dunia sekarang sedang menggunakan perkhidmatan internet. Betul. Jadi sudah tentulah trafik dia sangat tinggi kan. Betul.
Tetapi apa-apa pun kita terpaksa menghadapi benda baru sekarang dan juga benda belajar kehidupan yang kita terpaksa buat perkara-perkara yang baru. Cabaran lain tentang persediaan ke apa tu tak ada sangat. Tak ada sangat lah sebenarnya. Maksudnya penerimaan pelajar dan juga parent tu alhamdulillah. Alhamdulillah, memang from the siswa tu sendiri kita nampak how parents memang supportive anak-anak nak belajar. Hantar video, memang every assignment yang dia beri akan di-uploadkan pada siswa lah. Melainkan kalau memang dia dah stranded dekat kampung tu tak ada nak buat apa lah kan, kesian juga. Betul. Gitu. Berapa percentage rasa-rasa yang betul-betul bagi komitmen Betul-betul daripada around physical class dengan online class? Adakah 70 to 80 Eh, tu lah. tinggi. Cuma tinggal, 70 to 80. because I notice a few days back ni macam ada dalam one class tu around 4 dia yang tak participate. Daily, every week tu lah. Maksudnya dia orang pun komit juga Yes, kan? memang sangat komit. Alhamdulillah sangat. Maksudnya dia orang pun nak belajar, rindu juga nak belajar, Ya, tapi betul. keadaan memaksa Ya, tak betul. benarkan. Saya. Nasihat kepada parent, kalau ada saranan ke nasihat ke sepanjang pengamatan Teacher Umairah mengajar online, apa nasihat? Saranan saya is keep supporting your children lah. So keep supporting your children. Niatkan betul-betul supaya anak-anak kita dapat belajar walaupun dengan masa musim-musim yang agak getir ni kan orang kata. Just keep supporting your children walaupun kadang internet slow ke tak apa, boleh still upload your works after waktu yang telah ditetapkan. Itu je lah saya rasa. Memang kena support anak-anak je lah. Kena support lah. Yes, Dari segi jadual, dari segi ruang apa semua itu memang kena sediakan untuk anak-anak kan. Baik, itu salah satu daripada saranan dan juga nasihat. Kalau ada apa-apa soalan, boleh kita baca daripada sini. Wah, Teacher Umairah, Latifah Mazia, can you share how to develop your skill on making short video? Confident tu susah nak cari, lagi dari rumah, banyak cabaran. Nak share nak develop skill. Macam tu. Boleh Teacher Umairah cerita sikit? It starts from talking to yourself in the mirror. So before this memang I train myself. If you want to develop on public speaking ke apa, memang kena cakap dengan cermin. Cakap dengan cermin, kita present diri sendiri dalam cermin. And then insyaAllah if you believe in yourself, InsyaAllah akan produce produk yang bagus lah. Walaupun sebenarnya banyak juga repeat videonya Cik Khalil kan. Tak apalah. Cuma tak apa, at least kita ada rasa nak yakin diri tu ada bila kita sendiri love ourselves through the mirror that we watch. Itu memang saya practice lah. Alhamdulillah. Siapa pernah termimpi maksudnya Ya, keadaan betul. macam ni kan. Tiba-tiba berlaku macam ni dah kena belajar pula, Ya. ambil video apa semua kan. Tapi nak tak nak kena harung jugalah. Baik, kepada yang menonton, cuma saya ingin maklumkan formal gila kan. Saya ingin memberitahu bahawa hanya 3 orang dalam ni bekerja. Memang agak berkabut kalau ada yang kurang dari segi teknikal semua. Saya akan mohon maaf banyak-banyak. Platform My Celebrity Show ni kita sediakan untuk sentiasa bercakap tentang isu-isu semasa. Dan hari ini kita nak tinggalkan kepada Teacher Umairah. Kalau boleh Teacher Umairah share sedikit apa topik nak bawa hari ni sekejap lagi. Okay, PKP dilanjutkan. What say you? Itu dia topik dia. So saya akan keluar selepas ini. Saya tinggalkan pentas ini kepada Teacher Umairah. InsyaAllah Teacher Umairah akan bersama-sama anda bagi sokongan supaya dia akan muncul setiap minggu. Kita perlukan komunikasi dua hal sebenarnya. Kita perlukan semangat dan juga support daripada semua yang menonton ni. Mungkin hari ni kita ada 1,500. Kalau boleh minggu depan kita nak 150,000 view waktu live kan. Itu yang kita harapkan sebenarnya, sokongan. InsyaAllah kita cuba sedaya upaya memberi yang terbaik dan juga memberi apa saja yang bermanfaat untuk semua. Baik, Teacher Umairah, are you ready? Okay. Apa nama program ni? Maksudnya Kita simple and Bersama- catchy je lah. bersama Live Mrs. show bersama Mrs. B. live show bersama Mrs. B. Baik, tuan-tuan dan puan, saya serahkan kepada Miss B. Kita dengar apa yang nak diulas dan diceritakan. Silakan Miss B, saya keluar dulu Oh ya, terima kasih Cik Khalil. Alright. So yang ni saya pusing macam ni Okey, saya. supaya boleh tengok feedback apa yang tanyalah. Alright, terima kasih. Okey. Okey, terima kasih Cik Khalil kerana berkongsi set dengan saya hari ni lah. Alright. Okey, Assalamualaikum, hai semua.
Okay, apa khabar? Kabare orang kata. Ni hao ma orang kata. Kaifahal. Itu bahasa Arabnya. So apa khabar? Harap semuanya sihat, stay safe at home. Okay, and also jangan lupa stay healthy juga. Okay. Basically platform ni is more kepada story mori. Story mori, sharing, caring. Inilah namanya platform yang diadakan untuk hari ini. Alright. Tak ada air ke Cik Khalil? Tak apalah, kita teruskan juga. Okay, so kalau dah ada penonton-penontonnya, kita teruskan je lah ya? Ke macam mana? Okay. Ada penonton. Ada penonton ramai dah kan? Ada 20 orang. Okay, terima kasih semua. Okay, kalau ada anak-anak murid saya yang rindu saya tu, bolehlah datang tengok saya sekarang ni. Okay, thank you to all the live viewers now. Okay, Mrs. B, I love you, I love you, I love you too everyone. Alright. Okay. So topik kita pada hari ini yang saya nak bawa bincang sama-sama untuk kita sama-sama story, mori, cerita-cerita, which is PKP dilanjutkan. Okay, PKP dilanjutkan. What say you? So saya nak dengar sikit lah komen-komen daripada anda semua, cerita-cerita pada anda semua tentang tiba-tiba PKP dilanjutkan lagi. Okay, so kita teruskan dulu, baru kita tengok your punya komen-komen apa semua. Alright, okay. Okay, alright. So PKP kan, PKP siapa je yang tidak terjejas betul? Baik ibu-ibunya, baik bapak-bapaknya, anak-anak apatah lagi. Lagi-lagi pada parent yang orang kata mempunyai anak-anak autisma, diorang punya struggle lagi lah dahsyat orang kata. Why? Because daripada apa yang saya lihat ataupun saya kaji, iaitu anak-anak autisma ni mereka tidak boleh dengan perubahan. So memang dia akan stick dengan rutin. Kalau contohnya kan bangun pagi, mandi, pakai baju sekolah, naik van ke apa ke, itu rutin yang mereka selalu lalui. Tapi bila suddenly berubah macam ni, dia akan jadi tantrum, dia akan jadi mengamuk, semua tu adalah. So memang sangat-sangat complicated bagi anak-anak autisma ni untuk menghadapi hari-hari seterusnya. So memang time ni lah kita kena show support pada parent-parent yang punya anak-anak autisma ni lah. Macam mana saya tahu? Macam mana saya tahu? Baru tadi, siapa yang dengar tadi, saya adalah Risk Autism Center Manager. So banyak benda yang saya dah share, banyak benda yang saya pelajari dari segi pengurusan sendiri, how anak-anak autisma ni nak hidup dan survive. Okay. Alright. So bila kita tahu tentang anak-anak autisma ni, baru kita boleh tahu how to support them, macam mana kita nak tolong mereka, betul? So sebelum saya teruskan, siapa tahu bulan ni bulan apa? Ada yang tahu ke? Ada yang tahu? Siapa yang tahu boleh put your comments. Kita tengok siapa yang betul. Okay. Ada? Okay. So siapa yang tahu boleh letak komen kat situ. Siapa yang tak tahu, saya bagi tahu. Terima kasih. Alright. Okay. Okay, so bulan ni adalah bulan kesedaran autisma. So bulan kesedaran autisma is where kita show support, okay, we show support pada ibu bapa khususnya dan juga anak-anak autisma itu sendiri. So if you want to show support now, what I want you to do is share kat komen, di ruang komen, okay, emoji heart yang berwarna biru. Saya nak tengok banjiran emoji heart yang berwarna biru. Okay, sambil-sambil tu saya bercerita ya. Alright, so ingat saya nak tengok banjiran love hearts yang berwarna biru untuk tunjukkan sokongan kita kepada anak-anak autisma di seluruh Malaysia dan juga sokongan kita kepada ibu bapa. Alright, okay. Alright, ada ke? Tengok sikit banjiran-banjirannya. Okay. Alright. So kalau yang dah bersedia untuk kita teruskan topik kita, alhamdulillah adalah 2-3 orang. Okay, good. Alright. Okay, PKP dilanjutkan. What say you? Topik ni orang kata tengah viral kan, parent tengah pening, semua tengah pening. So what is your
preparation yang anda semua buat? Apakah perasaan anda bila sekali lagi dilanjutkan? Mesti ada perasaan-perasaan ataupun perkara-perkara yang nak dicapai setelah tahu yang PKP ini dilanjutkan sekali lagi. Bukan senang ya. Alright, so contohnya saya bagi contoh lah. Contohnya mengecat rumah ke, renovate ke, alih furniture ke, ataupun revise your diet ke. Ada je kan yang dah diet, okay, diet and then tiba sambung lagi. So boleh je nak revise ataupun nak mantapkan lagi jadual belajar anak-anak. Pun tak ada masalah. Tentang jadual ni nanti saya kupas kemudian Okay. So seperti yang saya cakap tadi, banyak cabaran, banyak dugaan yang kita sama-sama hadapi. So kita kadang-kadang kena live what we have lah kan. Take it positively. Kita cuba yang mana yang kita mampu. Okay. Now nak dengar cerita saya tak? Siapa yang nak dengar? Okay, adik dengar? Okay, nak dengar kita cerita ya. Alright, okay, masa mula-mula awal PKP, I was like, alah sekejap je ni. Okay, sekejap je ni. So saya buat jadual atas angin. Tahu je lah mak-mak ni kan, jadual atas angin. Okay, kakak pagi bangun pagi, solat, ngaji, apa semua. Dan buat pergi sekolah. Atas angin? Okay, fine. Sekali lagi, tiba-tiba, lanjut lagi sekali, dah pening nak buat apa? Okay, so time ni lah ayahnya tolong saya. Ayahnya buatlah macam-macam program kat rumah tu. Contohnya yang paling kelakar, beli getah, beli lidi. Itu kerja suami saya. So dia beli getah, main dengan anak-anak, main campak-campak, kekek-kekek tahu. Saya tengah fokus kerja kan, work from home orang kata. So memang masa work from home, more to activities tu ayah dia lah yang tolong-tolong tengok kat anak-anak kan. Activity macam tu lah, main baling selipar dalam rumah dalam rumah, bukan luar rumah. Skipping ke apa ke semua, memang itu antara aktiviti anak-anak saya lah di rumah. Selain itu, kalau sebelah petang sikit tu, masa ni lah baru saya slot in. Saya cubalah supaya anak-anak saya ni jadi chef. Buat apa? Buat kudapan petang. Contoh kudapan petang yang biasa saya buat ialah donuts ke, macam curry puff ke, something like that lah, untuk occupy anak-anak ni. And then kalau sebelah malam tu ngaji dan semaya sama-sama lah. So that's the daily of myself lah basically. Alright, so kalau ada siapa-siapa yang nak share stories about what they are going on throughout the PKP ni, tak ada masalah, boleh share, kita boleh baca sama-sama kalau ada. Ya betul, Wani betul. Bulan ni adalah bulan Autisma Awareness. So where is your love heart? Warna biru boleh share sekali lagi. Dan sebar-sebarkanlah pada semua tentang kepentingan ataupun kebaikan untuk menyokong anak-anak autisma dan juga parents. Kalau nak lagi banyak information, boleh visit our Risk Autism Center page. Okay, alright. Sementara kita tunggu, kita tengok dulu mana ada komen-komen yang boleh kita share. Alright, so suggestion for parents. Okay, suggestion for parents. Alright, okay. So suggestion for parents mungkin boleh ambil sikit daripada apa yang kami buat di rumah. Contohnya main permainan traditional games yang kita boleh apply dekat rumah. Beli simple things, contohnya getah tadi ataupun kayu lidi yang kita boleh main scramble and pick it up yang tu. Itu antara aktivitas yang ringan lah kalau mau to play. Ataupun mungkin can just sit together watch a movie, boleh sama-sama gelak. Last time anak-anak dengan suami saya tengok cerita Tamil yang agak kelakar, at the same time horror, sampai tidur pun nak dengar berkepit dengan ayah. Sudah, tapi at least the bonding is there lah kan. Alright. Okay, ada lagi? Tak ada dah. Okay, Puan Ara tadi berat rasanya tadi bila fikir. Okay, betul. Musim PKP ni memang berat, tapi fikir kesihatan memang kena stay safe at home lah. Okay, so take care of yourself, stay at home. Kalau ada perlu urgency, barulah kita keluar. Ya, macam saya hari ni, atas urusan tanggungjawab saya keluar juga ke rumah. Tapi terlepas juga lah rindunya melihat sekitaran sekolah walaupun tak ada anak murid kan. Gitu. Alright. Okay, so ada lagi yang boleh kita tengok dulu? Ada yang nak share? So anyone yang nak share apa yang mereka lakukan sepanjang PKP, tak ada masalah, boleh share.
kita tengok, kita sama-sama kongsi dan bacakan di sini. Tak ada lagi ya. Alright. Okay, mungkin ada yang tengah typing lagi, so kita... Wah, Omar! Okay, Omar, this is one of my very good student of mine, Omar Jasta. Thank you for being with me. Okay, alright. Okay, soalan dia ialah cara nak hilangkan bosan. Okay, alright. So simple is like how you can create new things. Cari benda baru yang boleh you explore. Contohnya tak pernah main getah kan? Suruh ayah beli getah, main sama-sama. Main lastik-lastik, main guli ke. So itu antara cara yang kita boleh hilangkan bosan. Okay, antara lain kalau saya more tu macam tengok video-video yang boleh upgrade your skills. Contohnya you suka main bola, betul Omar? So maybe you can follow on your idols. Mungkin musuh-musuh daripada klub lain, kenapa pemain dia hebat. Mungkin itu antara cara kita boleh list downkan strategi-strategi untuk mantapkan permainan bola bila habis PKP. Boleh Omar? Alright. Okay, ada lagi? Tak ada lagi, tak apa. Kita teruskan dulu, boleh? Alright. Okay, kenapa saya kata arrangement ni penting, walaupun saya pun belum start lagi sebab masih terkejut. So insyaAllah lepas ni saya akan cubalah sedaya upaya buat jadual yang besar-besar kan. Sebab when I with autism ni, saya tahu bahawa anak-anak bila kita bagi information just one wave saja, dia akan bercelaru merata. So it's better kalau kita put it in visual. So kita letak besar-besar dekat ruang anak-anak. Okay, pagi waktu ni buat apa, petang buat apa, something like that lah. Alright, so anggaplah musim PKP ni more kepada musim confinement. Okay, confinement ni apa Confinement bagi mak-mak, ibu-ibu tahulah kan confinement tu apa. Confinement kalau kita lepas bersalin, okay, adalah masa untuk kita pulihkan diri kita apa semua. Cumanya PKP ni kita anggap juga confinement supaya kita dapat perbaiki dari segi komunikasi kita dengan ibu bapa kita ke ataupun dengan anak, strengthen back our friendship ties. Walaupun duduk jauh boleh still hang out bersama-sama, teacher Ifa ke, teacher Diana ke, teacher Hidayat. So something like that lah. Alright, other than that, dari segi kita punya rutin ataupun habit yang kita nak create pada anak-anak pun tak ada masalah untuk kita create balik. Lagi-lagi anak remaja, believe me, once I tengok luar rumah I kat flat bawah tu, tak ada dah anak remaja yang berkeliaran malam-malam. It's quite good pada pandangan saya lah, because anak-anak remaja ni memang sukar untuk kita bendung betul. Malam-malam je nak keluar, malam je nak keluar. So mungkin time ni kita boleh duduk bersama mereka, share about their life, kongsi cerita apa-apa yang mereka nak kongsi bersama. So take it positively lah. Okay, musim PKP ni kita take positively, insyaAllah ada imbalan baiknya pada akhirnya, insyaAllah. Alright. Okay, so ada lagi ke? Kita boleh tengok dulu apa-apa yang boleh kita share lagi. Tak ada lagi, tak apa. Okay, apa yang saya cakap tadi more to confinement tu ataupun perbaikan pulih segala aspek yang kita boleh perbaiki. Ini saya dapat daripada live Ustazah Isfadiah, my idol. Okay, so Ustazah Isfadiah banyak share lah. So kalau kita nak dapatkan ilmu, memang itu antara caranya. Kita tengok online sharing ataupun live daripada orang-orang ilmuwan, maka dapatlah kita menambah ilmu. Okay, itu dari segi saya sendirilah. Alright. Okay. Ada soalan? Ada soalan. Okay, agak-agaklah kena berapa lama lagi. Allah siannya. Okay, lama tak lama is based on how kita semua behave lah. So kalau semua rakyat Malaysia behave, means to say stay at home. Tadi on the way datang, Masya Allah ramai orang, tak tahu dia apa ni nak pergi mana kan. So masih ramai lagi yang keluar. Kita tak tahu ke mana mereka, kita husnuzon. Tapi nak kata ramai jugalah yang keluar tadi. Okay, so harap-harapnya mereka keluar tu atas urusan yang kukuh, ada suratnya apa semua. So my suggestion ataupun kalau kita nak
PKP ni di stopkan ataupun COVID-19 dihapus betul-betul, make sure kita jaga betul ahli keluarga kita jaga betul jiran-jiran kita ataupun siapa-siapa saja sekeliling kita, nasihatkan mereka supaya duduk je kat rumah, tak payah nak keluar, kata. Ya. Ada lagi ke? Okay, Nadira, harap kita sama-sama doa lah ya Nadira ya. Kita doa sama-sama insya-Allah supaya COVID-19 ni cepat dihapuskan, kita sama-sama terlindung dari segala kemaslahatan semuanya insya-Allah. Alright. Okay. Betul. Memang sangat-sangat untuk teachers. Kalau tak ada anak murid tak best ya kan nak mengajar. Sebab tu kami buat Hangout. Hangout Google Classroom memang sangat membantu untuk kami mengajar one to one dengan anak-anak. Alright. Okay. Saya lupa nak highlight tadi. Di hujung nanti kita ada challenge yang kita nak buat. Nak tahu challenge tu set Gina. Alright. So kita nak tengok lagi beberapa kalau ada yang nak share dari segi activities ataupun apa yang mereka lakukan sepanjang PKP. So tak ada masalah, boleh share juga bersama kami di sini. Alright. Terima kasih Encik Sawi, okay, for joining us today. Alright. Okay. Ada lagi tak ada? Okay. Talking about challenge kan. Musim PKP ni macam-macam challenge kita nampak, betul? Ada yang challenge itu ini macam-macam. Sekarang pun tengah viral isu TikTok. Saya nak sentuh ke tak payah sentuh? Agak-agaknya okay, saya sentuh sikit lah. Okay, for me TikTok is similar platform yang kita boleh guna kalau diperkenalkan dengan cara baik. But now I see macam cara pengenalan TikTok tu kurang sikit baiknya. Sebab itu orang jadi agak tak selesa bila kita nak menggunakan medium TikTok untuk education ke, untuk business ke, everything. So it comes to how we start it in the first place. Kalau kita start dengan baik, maka baiklah dia sampai ke hujung. Okay, so challenge kita ni nak kata TikTok tak adalah TikTok sangat orang kata ya. So cumanya it's a challenge for hand wash challenge. Siapa pernah buat? Angkat tangan sikit siapa yang pernah buat. Okay, hand wash challenge. Ada seorang kat situ dah pernah buat. Okay, so hand wash challenge is a good challenge for me yang kita boleh ajar anak-anak kita on personal ataupun health hygiene, terutamanya membasuh tangan kan. Kadang-kadang kita basuh je kan tanpa sedar, ada lagi kuman melekat apa semua, betul? Alright, okay, kita tengok dulu sementara ada lagi tak. Okay, thank you semua for joining us today. Okay, so kalau semua dah bersedia untuk kita buat hand wash challenge tu, kita boleh buat lah ya. Sama-sama boleh. Okay, so I will break down the steps first. Kita guna lagu Baby Shark. So Baby Shark song, easy song. Kita boleh sama-sama dengan anak-anak kita kat rumah. Saya pun dah try dengan si abang. Dia pun pelik. Dia tengok bunda buat kan, tapi dia suka, so dia akan ingat. So hopefully kita boleh practice dengan anak-anak. Setiap kali basuh tangan kan, keluar lagu Baby Shark ke. Okay, as long as benda tu bermanfaat untuk anak-anak. Alright. Okay, so kalau kita nak mula, kita mula sekarang kan. Okay, alright, so how to do the hand wash. Okay, so it takes around 7 steps only within 20 seconds. So kalau Baby Shark song, just a simple one. So Baby Shark. Okay, alright, so Baby Shark is the same, sama je lah bentuknya kan, sini ke sini. Okay, Baby Shark, and then after baby siapa? Mommy. Okay, so mommy will go like this. Okay, Baby Shark. Siapa yang nak ikut sekarang boleh ikut sambil-sambil, and then record ke macam mana. Okay, Mommy Shark. Alright, and then Daddy kan, so Daddy here like this, Daddy. Alright, Baby Shark, and then siapa lagi after Daddy? Grandma. So bolehlah nak start grandma dulu. Grandma Shark, Grandma Shark, Grandma Shark, Grandma Shark, and then
Grandpa Shark. Okay, jam saya ni tak apa. Okay, so kita try walaupun suara saya ni tak adalah merdu mana kan, tapi as long as lagu Baby Shark tu kedengaran tu okey lah kan. Kita try sama-sama boleh? Alright, ada yang nak join, kita sama-sama buat. Okay, alright, Baby Shark duduk. Alright, Baby Shark. Okay, Baby Shark duduk. Baby Shark. Alright, Mommy Shark duduk. Mommy Shark duduk. Mommy Shark duduk. Baby Shark, Allah Akbar. Alright, and then Daddy Shark duduk. Daddy Shark duduk. Daddy Shark duduk. Daddy Shark. Alright, and then Grandma Shark duduk. Grandma Shark duduk. Grandma Shark duduk. Grandma Shark. And then last one, Grandpa Shark duduk. Grandpa Shark duduk. Grandpa Shark duduk. Grandpa Shark. Okay, okay, now you're clean. Okay, Alhamdulillah. So, siapa yang nak join our hand wash challenge, boleh je upload your video. Boleh guna lagu Baby Shark yang sama ataupun lagu mana yang sesuai. Okay, and then don't forget to tag us at #handwashchallengeReels. Okay, hopefully adalah yang sudi join kami punya hand wash challenge ni kan. Baik cikgu-cikgunya, anak muridnya ke ataupun alumni pun tak ada masalah ya. Alright, okay, kita tengok dulu ada apa yang perlu kita sembang lagi. Alright, okay. So hari ini kita telah kupas tentang PKP, kita telah kupaskan tentang aktiviti anak-anak yang boleh kita lakukan di rumah dan juga kebaikan PKP yang kita boleh ambil, dan akhir sekali kita telah sama-sama bersyadudu ya. Syadudu hand wash challenge telah kita lancarkan. So hopefully adalah yang respon sama-sama tentang kebaikan bersih tangan, dan hopefully dengan kita sama-sama membantu stay at home, kita pakai doa, solat hajat sama-sama, insyaAllah moga our prayers akan didengar oleh Allah dan COVID-19 akan hilang dan dapat kita sama-sama berRamadan, bertarawih ya. Sedih pula rasanya tak dapat tarawih, tak dapat itu semua kan. So kita pakai doa, insyaAllah kalau Allah nak beri, Dia akan berilah pada hamba-hambanya insyaAllah. So terima kasih semua pada yang sudi live bersama saya Mrs. B. Mungkin next time saya kupas kenapa lah Mrs. B ya. Itu next live show lah pula ya. Okay, terima kasih semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.